Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di kesempatan ni kita akan bincangkan satu soalan daripada salah seorang sahabat kita, iaitu Muhammad Rashid, yang berkaitan dengan salah satu daripada kata hikmat daripada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi kata hikmat ni dipost pada tarikh 23 April, dan kata hikmat tersebut menyatakan bahawa Imam Hasan Basri berkata, kalau tidak kerana wali-wali abdal, nescaya bumi akan menenggelamkan semua yang berada di atasnya. Kemudian kalau tidak kerana ulama, nescaya manusia akan hidup seperti binatang. Jadi persoalannya, apakah amalan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka tadi menjadi sebab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan bala daripada muka bumi. Dan persoalannya ialah, adakah wali-wali Allah tersebut mereka lebih mulia daripada ulama-ulama yang mahir di dalam kitab hukum hakam dan seumpamanya. Jadi persoalan ni ada dua sudut lah. Pertama, daripada sudut apakah amalan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka menyelamatkan manusia. Dan kedua, adakah mereka lebih afdal daripada ulama yang menguasai kitab-kitab hukum hakam dan seumpamanya. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, kita ada 4 perkara yang akan kita bincangkan. Pertama sekali ialah ta'arif, perbezaan antara awliya dan al-ulama. Dan kedua, kita akan bincangkan insya-Allah ta'ala apakah amalan wali-wali Allah ta'ala tersebut. Dan ketiga, kita akan bincangkan tentang Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam yang akan menjawab soalan siapakah lebih afdal antara wali Allah Ta'ala dengan ulama ahli kitab. Jadi untuk persoalan pertama, daripada sudut definisi awliya dan definisi ulama, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dia menyatakan bahawa al-awliya ialah al-arifuna billah. Al-awliya ialah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah daripada sudut sifat-sifat keagungannya dan daripada sudut sifat-sifat kesempurnaannya. Dan al-ulama ialah al-arifuna bi ahkamillah, ialah orang yang mengetahui dengan hukum hakam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, sama ada hukum tadi berkaitan dengan usul seperti usul fiqh dan seumpamanya, ataupun hukum tadi berkaitan dengan furu', iaitu cabang-cabang ilmu fiqh. Dan dari kalangan ulama juga ialah ada diistilahkan sebagai al-mutakallim, maksudnya ulama akidah. Jadi Imam Izzuddin berkata, ulama akidah yang tidak dari kalangan awliya, mereka kebiasaannya terlupa tentang ilmu mereka sendiri, terlupa tentang ilmu tentang zat Allah Ta'ala, tentang sifat Allah Ta'ala fi aksaril awqat, pada sebahagian besar waktu mereka. Maka keadaan hati tadi tidak kekal, kerana mereka tadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kata, walau damat, sekiranya ingatan tentang sifat dan zat tadi berkekalan, lakana minal arifin, nescaya mereka akan tergolong juga dari kalangan al-awliya al-arifin. Kemudian itu ialah perbezaan, maksudnya al-awliya ialah orang yang mengenal Allah, adapun al-ulama ialah orang yang mengetahui hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Kemudian kita masuk kepada soalan kedua, apakah amalan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan bala daripada ahli bumi. Jadi sebelum kita membincangkan amalan wali Allah, masa kita mesti merujuk kepada satu kaedah, dan kita mesti memahami satu kaedah, iaitu al-muta'addi khairun minal qasiri. Maksudnya amalan yang kebaikannya menjangkau kepada orang lain seperti sedekah, seperti menolong manusia, seperti mengajarkan ilmu, amalan-amalan yang kemanfaatannya sampai kepada orang lain, khairun minal qasiri, lebih baik daripada amalan yang hanya kemanfaatannya kepada pelakunya sahaja. Jadi inilah kaedah yang umum yang biasanya difahami oleh manusia. Jadi kita kata orang yang sembahyang 2 rakaat sunat dibandingkan dengan orang yang bersedekah, maka kita kata orang bersedekah tadi lebih afdal, kerana bersedekah ialah amalan yang muta'addi. Tapi dalam kaedah ni kita perlu faham, kaedah ni bukanlah secara mutlak dipakai dalam semua keadaan. Bahkan dia kata amalan-amalan yang khusus kepada tuannya terdapat beberapa keadaan. Jadi antara ibadat yang khusus kepada tuannya tetapi lebih afdal daripada ibadat yang kemanfaatannya sampai kepada orang lain, seperti at-tauhid, al-islam, al-iman. Jadi ibadat-ibadat hati ni seperti tauhid, dan serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini beriman dengan Allah, maka amalan ni dia lebih baik daripada al-muta'addi, amalan-amalan yang menjangkau kebaikannya kepada orang lain. Jadi sebagai contoh dia ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab, imanun billah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham keimanan dengan Allah ialah ibadat khusus kepada diri seseorang. Kemudian apabila ditanya, summa maza, kemudian apakah wahai Rasulullah? Baru Nabi kata, jihadun fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Kemudian Nabi kata lagi, kemudian ditanya apakah kemudiannya? Maka Nabi kata, haji yang mabrur. Jadi daripada persoalan ini kita dapat faham bahawa tidak semua amalan yang qasir, maksudnya amalan yang khusus kepada diri pelakunya, tidak semestinya amalan tersebut lebih rendah martabatnya daripada amalan yang kemanfaatannya menjangkau kepada orang lain. Tak semua amalan qasir tadi rendah kedudukannya. Bahkan ada dari kalangan amalan-amalan yang khusus yang kita usahakan untuk diri kita, dia lebih afdal daripada amalan yang kebaikannya menjangkau kepada orang lain, seperti beriman dengan Allah dan tauhid dan Islam. Kemudian setelah kita faham dari itu, baru kita bincang apakah amalan awliya tadi. Apakah amalan yang diusahakan oleh wali-wali Allah. Jadi pertama sekali, mereka lah manusia yang paling kuat sekali beramal dengan amalan yang soleh. Jadi sebagai contohnya, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ialah manusia yang muka mereka pucat kerana banyak bangun di waktu malam beribadat, dan mata mereka tadi cengkung ke dalam kerana terlampau banyak sangat menangis, dan perut mereka tadi kempis kerana mereka tadi selalu berlapar, dan bibir mereka tadi kering kerana mereka tadi sentiasa berada dalam keadaan dahaga. Jadi kita faham bahawa mereka lah manusia yang paling kuat sekali mengamalkan semayang, paling kuat sekali mengamalkan tahajud, paling kuat sekali berlapar, berpuasa, dan mereka lah manusia yang paling kuat sekali mengamalkan amalan soleh. Dan semata-mata amalan soleh tadi itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dan menjauhkan bala daripada umat Islam. Kemudian amalan kedua yang menjadi tanggungjawab kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, inna lillahi 'inda kulli bid'atin qida bihal Islam waliyan min awliyaih. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika munculnya satu bid'ah, munculnya satu ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, apabila muncul saja satu ajaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan seorang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menepis, menjawab, menolak segala ajaran bid'ah tersebut. Dan dia akan bercakap dengan tanda-tanda bid'ah tersebut. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Faghtanimu huduratil mawatin." Maka hendaklah kamu merebut, menghadiri majlis-majlis yang mereka tadi adakan untuk kamu belajar daripada mereka dan seumpamanya. Wa tawakkalu 'ala Allah. Dan hendaklah kamu tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kerja kedua wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ialah memelihara akidah umat Islam daripada dipesongkan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui di atas muka bumi pada hari ini
satu orang manusia yang lebih disukai di sisi syaitan agar orang tersebut mati, melainkan diriku, dia kata, lebih daripada diriku. Maksudnya dia kata, tak ada orang yang syaitan nak sangat orang tadi mati lebih daripada aku mati, dia kata. Jadi orang tanya, kenapa pula sedemikian? Jadi Abdullah bin Abbas berkata, kerana demi Allah, kan sesungguhnya apabila berlaku satu bid'ah di timur ataupun di barat, lalu manusia akan membawa permasalahan bid'ah tersebut kepadaku, apabila datang akidah-akidah baru yang bid'ah tadi, maka aku akan menolakkan akidah-akidah tersebut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memelihara akidah umat Islam. Itulah amalan kedua yang kita nak bincangkan di sisi wali Allah, memelihara akidah. Kemudian amalan yang ketiga ialah ta'limu zikri, mengajarkan zikir kepada umat Islam. Jadi dalam hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya Nabi SAW bersabda, awliyaullah ta'ala allazina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Maksudnya sesungguhnya wali-wali Allah tadi, mereka apabila dilihat nescaya akan diingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memandang kepada mereka ialah salah satu cara untuk kita tadi berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka lah manusia yang mengajarkan zikir kepada manusia yang lain. Dan yang keempat, salah satu tugasan wali-wali Allah ialah ta'limul haqa'iq, mengajarkan ilmu-ilmu hakikat. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Birkawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Maqamat, salah satu tugas manusia yang sudah sampai kepada derajat wali Allah Ta'ala tadi ialah an yatakallama al-'abdu, mereka akan bercakap bi kalimatil haqa'iq, dengan kalimat-kalimat yang merujuk kepada hakikat-hakikat fi suhbati, apabila orang tadi bersahabat dengan mereka. Dan terakhir sekali yang kelima, amalan mereka yang boleh kita himpunkan, amalan wali Allah Ta'ala ialah doa'un lil ummah, berdoa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita boleh rujuk kepada beberapa kitab, sebagai contohnya dalam kitab Tarikh Baghdad bagi Khatib, meriwayatkan daripada Imam Qattani. Dia kata apabila muncul sesuatu hajat di kalangan umat manusia, maka akan naik hajat tersebut akan didoakan oleh satu tingkatan wali yang bernama Nuqaba. Kemudian naik kepada tingkatan seterusnya iaitu Nujaba. Kemudian naik kepada tingkatan seterusnya Abdal, Akhir dan Umun. Sekian salah satu daripada tingkatan-tingkatan tersebut apabila berdoa, maka terlaksanalah hajat tersebut. Wa illa, dan sekiranya doa mereka tidak dimustajabkan, maka ibtahalul ghaus, maka wali yang tertinggi yang diistilahkan sebagai ghaus, dia akan berdoa memohon daripada Allah, fala yutimmu mas'alatahu hatta tujaba da'watuh, maka dia tak sempat menyempurnakan doa ni tadi, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan doanya. Jadi itulah salah satu tugasan wali Allah ialah mendoakan kepada umat manusia agar Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara, menjauhkan bala dan seumpamanya. Syekh Ma'arif Kakhir radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca Allahumma arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari, nescaya Allah Ta'ala akan menulisnya dari kalangan wali abdal. Macam kita fahamlah tugasan wali abdal ialah mendoakan agar Allah merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan daripada Imam, maksudnya telah sabit satu riwayat daripada Imam Rifa'i, Sayyid Ahmad Rifa'i radhiyallahu anhu, pengasas tariqat Rifa'iyah, apabila satu ketika dia dikasyafkan bahawa Tatar akan menyerang kota Baghdad, maka apabila dia melihat daripada kasyafnya akan datang serangan, maka dia tadi naik ke atas bumbung rumahnya dan dia membuka segala kain serban dan dia duduk di atas bumbung rumahnya, jadi berhari-hari menangis memohon daripada Allah, dan dia berkata, Allahumma ja'alni saqfal bala'i an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah daku bumbung yang menahan bala daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sentiasa dia berdoa sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala memustajabkan doanya. Maka apabila doa dia tadi mustajab, kerana terlampau berat sangat bebanan yang ditanggung tadi, maka dia tadi serta-merta sakit dan selepas sebulan meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan bala serangan Tatar tersebut di zaman khalifah tersebut, di zaman khalifah Imam Ahmad Rifa'i tadi, dan bala tadi dilewatkan sehingga 100 tahun, sehingga sampai kepada zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Jadi itu contoh beberapa amalan yang diriwayatkan yang boleh kita fahami yang menyebabkan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, mereka lah yang menjauhkan bala daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutupnya kita nak bincangkan tentang antara awliya dan antara ulama, siapakah yang lebih afdal.
Jadi untuk menjawab soalan ni, maka yang terlebih dahulu telah menjawab soalan tersebut ialah Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdul Salam. Macam kita maklum, dari kalangan ulama Islam ni, ada satu orang dari kalangan ulama yang digelar sebagai Sultanul Ulama. Kan, sebagaimana Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia digelar sebagai Sultanul Awliya. Dan sebagaimana Imam Abu Yazid Bistami, dia digelar sebagai Sultanul Arifin. Kan, sebagai Syekh Ibrahim bin Adham, dia digelar sebagai Sultanul Zahidin. Ibn al-Farid, dia digelar sebagai Sultanul Ashiqin. Jadi salah seorang ulama yang paling agung yang pernah wujud dalam kalangan umat Islam ni ialah Izzuddin Ibn Abdul Salam. Dilahirkan pada tahun 577 di Damsyik, kemudian dia meninggal dunia pada tahun 660 di Mesir. Jadi Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam ni, ketinggian ilmunya sehingga kan dia tadi mencapai darjat ijtihad mutlak, sama seperti Imam Syafi'i dan sama seperti Imam Abu Hanifah dan seumpamanya. Dan terdapat banyaklah pujian-pujian ulama terhadap Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam. Jadi setelah kita mengetahui keagungan Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, dia ialah ulama fiqh yang agung. Dia sendiri berkata dalam kitabnya Fatawa, Al-awliya'u afdalu bilittifaqi. Maksudnya dia timbulkan persoalan, siapakah yang lebih utama, yang lebih afdal, wali-wali Allah ataupun ulama-ulama kitab tadi. Maka dia sendiri menjawab bahawa Al-awliya'u afdalu bilittifaq. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah yang lebih afdal dengan persepakatan semua ulama. Jadi dia kemudian dinyatakanlah apakah sebabnya. Jadi antara sebabnya boleh kita bincangkan. Dia kata, kerana seseorang menjadi mulia bergantung kepada apakah pengetahuan yang dia ada. Dia kata wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuannya tentang zat Allah, pengetahuannya tentang sifat Allah, pengetahuannya tentang af'al Allah, pengetahuannya tentang asma Allah. Adapun ulama-ulama kitab dari fiqh dan seumpamanya, pengetahuannya tentang hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita bandingkan pengetahuan tentang Allah dengan pengetahuan tentang hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, maka Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam berkata, awliya lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kedua dia kata, pengetahuan tentang zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah ni akan mewariskan rasa takut, akan mewariskan rasa khusyuk, akan mewariskan rasa redha, tawakal dan seumpamanya. Dan dia kata ada pun pengetahuan hukum semata-mata, menghafal kitab-kitab fiqh, menghafal hukum-hukum di dalam fiqh, walaupun kita tahu ni halal, haram dan seumpamanya. Dia kata pengetahuan tentang fiqh la turithu syai'an min hadhil ahwal, tidak akan mendatangkan satu pun daripada perasaan-perasaan seperti takut kepada Allah dan seumpamanya. Bahkan dia kata, Imam Izzuddin berkata, dalil ni ialah banyak berlaku kefasikan di kalangan mereka yang mengetahui hukum hakam. Bahkan dia kata mereka yang mengetahui semata-mata hukum hakam ni menjauhkan diri pula daripada mentaati Allah, menjauhkan diri daripada istiqamah di dalam ibadat. Kemudian Syekh Izzuddin berkata lagi, antara dalil yang menunjukkan kepada wali-wali Allah, mereka tadi lebih mulia di sisi Allah daripada al-fuqaha, daripada ahli-ahli fiqh, ialah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada wali-wali Allah, iaitu keramat-keramat yang menyalahi adat. Jadi Syekh Izzuddin berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya satu keramat pun tidak akan berlaku di tangan ahli-ahli fiqh, melainkan sekiranya mereka tadi menjalani tarekat ahli-ahli sufi, menjalani tarekat al-arifin. Dan mereka tadi mesti bersifat dengan sifat-sifat al-arifin tersebut. Jadi, akhir sekali Imam Izzuddin berkata, siapa yang menghimpunkan antara kedua-dua ilmu, siapa yang menghimpunkan antara ilmu tentang zat Allah, sifat, afal dan seumpamanya, dan kemudian dia menghimpunkan juga antara hukum hakam Allah seperti Imam Syafi'i, maka dia ialah orang arif yang paling afdal sekali. Dan mereka tadi dihukumkan ataupun digelar sebagai al-ulama al-amilin. Jadi sampai situ dapatlah kita membincangkan satu persoalan kan, daripada sahabat kita yang berkaitan dengan mengapakah wali-wali Allah tadi menjadi sebab kepada dijauhkan bala daripada umat Islam, apakah amalan mereka, dan mengapa dan antara wali Allah tadi dengan ulama-ulama tadi, mengapakah, siapakah lebih afdal dari kalangan mereka. Jadi kita dah jawab dengan jawapan daripada Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdul Salam. Moga-moga apabila kita dah membincangkan tadi ini, maka timbul satu akidah di dalam diri kita, timbul satu pegangan, kan, satu rasa hormat, rasa mengagungkan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tidak mengenali mereka, kan, walaupun kita
apa dia, jarang berjumpa dengan mereka. Tapi kita kena meletakkan dalam diri kita, wali Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada al-ulama semata-mata yang tidak beramal seperti amalan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kita mengagungkan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala agungkan. Hendaklah kita meletakkan manusia di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan mereka. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita dengan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka dapat mendoakan kita dengan kebaikan, mendoakan kepada anak-anak kita dan zuriat kita. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. Qabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang moga Allah Ta'ala terima amalan yang kita buat di 10 awal Zulhijjah ni. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.